Saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada negeri Sabah dan kepada Persekutuan Malaysia, dan bahawa saya akan memelihara, melindungi dan mempertahankan Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan Perlembagaan Negeri Sabah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa yang anda saksikan sebentar tadi adalah sedikit sedutanlah daripada Majlis Angkat Sumpah bagi Ketua Menteri Sabah yang baharu. Baiklah, anda sedang menonton cerita-cerita di sebalik berita dan seperti yang kalau anda sempat untuk mengikut rapat tentang apa yang berlaku di negeri Sabah secara khususnya, anda boleh ke esroawani.com yang mana sejak pagi tadi kami menyelit dan juga menyinyip, kami sisipkan lapor langsung tentang Majlis Angkat Sumpah bagi Ketua Menteri Sabah. Anda boleh terus ke esrawani.com yang mana saya ada yang saya tunjukkan yang ini, iaitu antara beberapa lah laporan berita terkait dengan perkembangan terkini episod politik di negeri Sabah. Dan pastinya apa yang anda saksikan sebentar tadi adalah Pengerusi Perikatan Nasional PN Sabah, Datuk Seri Haji Mohamad Noor, yang mengangkat sumpah bagi jawatan Ketua Menteri Sabah ke-16. Dan pastinya Datuk Seri Haji juga merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sulaman, mengangkat sumpah jawatan pada jam 10.35 pagi di hadapan Yang di-Pertuan Negeri Tun Juha Mahiruddin, dan istiadat itu turut dihadiri Adun Perikatan Nasional, Barisan Nasional BN dan juga Parti Bersatu Sabah PBS. Istiadat angkat sumpah berlangsung sekaligus menamatkan isu pelantikan Ketua Menteri Sabah yang berlarutan selama 2 hari, dan pada hari Isnin, Haji menerima watikah daripada Juhar bagi menghadiri istiadat mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sabah yang baru, dan watikah tersebut diserahkan beberapa jam selepas Gabungan Rakyat Sabah ataupun disebut sebagai GRS sebulat suara memilih Adun Sulaman itu untuk menjawat jawatan Ketua Menteri Sabah pada PRN Sabah pada Sabtu lepas, yang mana GRS mengumumkan berjaya membentuk kerajaan negeri selepas memperoleh 38 kerusi DUN Sabah. Dan pastinya sibuknya hari ini selepas pasca PRN Sabah, dan salah seorang wartawan yang masih berada di kursi adalah Hasimi Mohamad. Hasimi, sebelum saya nak minta Hasimi rangkumkanlah perjalanan liputan untuk hari ini. Kita tahu khususnya bagi warga media, inilah hari yang dinantikan untuk kita mendapat makluman dan juga muktamadnya siapa Ketua Menteri baharu. Kalau boleh dikongsikan, kita tahu kalau melibatkan istiadat di Istana Negeri, sudah pasti ada protokol dan juga SOP yang perlu dipatuhi. Apatah lagi dalam mana kita bercakap tentang fasa COVID-19, ada SOP yang perlu dipatuhi. Sebelum nak cakap tentang rangkuman liputan hari ini, mungkin Hasimi boleh kongsikanlah pukul berapa kru-kru Hasimi dan juga editor dan juga wartawan-wartawan lain menunggu, sudah bersiap sedia untuk membuat liputan pada awal pagi tadi sehinggalah sekarang. Baik, terima kasih Fauzi di Bukit Kewangan. Seperti mana Fauzi katakan, hari ini merupakan hari yang dinanti-nantikan bukan sahaja dalam kalangan pemberita, pemerhati politik, tapi terutamanya kepada rakyat Sabah yang mahukan polemik Ketua Menteri Sabah ini diselesaikan dengan segera. Dan hari ini kita pun telah berlangsungnya Majlis Istiadat Akad Sumpah Ketua Menteri Sabah ke-16, di mana kita ketahui Datuk Seri Haji Mohamad Noor secara rasmi telah pun selesai mengangkat sumpah. Jadi kalau kita balik kepada soalan yang diajukan oleh Fauzi sebentar tadi, kita kru Astro Awani, khususnya saya, editor Asim Hassan, Shah, Riza dan sebagainya telah pun berkampung di Istana Negeri sejak 2 hari lepas. Dan hari ini kalau ikutkan kepada liputan, kita sudah pun membahagikan tugas masing-masing, di mana saya, Shah, ditugaskan untuk berada di pekarangan Istana Negeri, dan kita pun tiba di sana sekitar pukul 8 pagi untuk menantikan atau melihat perkembangan siapa rombongan-rombongan yang akan datang ke Istana Negeri untuk menyaksikan hari bersejarah hari ini. Sementara Asim Hassan telah pun ditugaskan untuk berada di sebuah
hotel berdekatan untuk melihat perkembangan secara dekat pergerakan Datuk Seri Haji G dan juga pemimpin-pemimpin dalam gabungan rakyat Sabah itu sendiri. Jadi apabila kita bercakap mengenai persiapan kita ataupun keberadaan kita di pintu Istana Negeri itu, saya bersama dengan Syah memfokuskan kepada pergerakan keluar masuk pemimpin-pemimpin di mana kita berada sekitar 8 pagi sehinggalah pada kita secara rasmi melihat kepada Datuk Seri Haji G memasuki pintu Istana Negeri sebelum saya bergerak ke lokasi ASIM seterusnya yang berada di sebuah hotel. Jadi perkara-perkara itu dapat di capture dan diberikan laporan sepenuhnya kepada Astro Awani. Dan kalau lihat juga bukan sahaja kita berada di pintu Istana Negeri itu, rakan-rakan yang lain juga, pemberita-pemberita daripada media lain juga turut bersedia untuk memberikan laporan sepenuhnya. Dan keadaan kalau kita boleh gambarkan pada sebelah pagi tadi begitu tenang kerana seperti mana Fauzi katakan, ketika ini berada dalam keadaan norma baharu, jadi perlu sentiasa diingatkan aspek keselamatan itu di mana pihak berkuasa yang bertugas di hadapan pintu Istana Negeri juga sentiasa memaklumkan kepada kita mengenai SOP dari segi penjarakan fizikal, walaupun ia agak sukar sedikit kita akui kerana ramai pemberita yang mahu mendapatkan momen ataupun capture momen-momen terbaik. Jadi perkara itu sedikit sebanyak memberi cabaran untuk kita mematuhi SOP yang ditetapkan. Namun kita percaya perkara itu telah pun dilakukan oleh pemberita-pemberita dan kita melihat kerjasama yang diberikan oleh pihak berkuasa ketika kita berada di pekarangan Istana Negeri juga begitu baik sekali. Mereka begitu berhemah memberikan kita ruang untuk mengikut ataupun mendapatkan video, misalnya gambar pemimpin-pemimpin yang datang. Jadi kita berjaya mendapatkan reaksi-reaksi ataupun wajah-wajah riak gembira pemimpin-pemimpin gabungan rakyat Sabah yang memasuki pintu Istana Negeri untuk menyaksikan istiadat akad sumpah pada jam 10.30 pagi tadi. Dan kita difahamkan juga seramai 150 wakil telah pun dijemput untuk menghadiri istiadat tersebut. Namun hanya sekitar 80 individu sahaja dibenarkan untuk memasuki Balarun kerana seperti mana kita tegaskan SOP perlu dipatuhi, penjarakan fizikal dan sebagainya. Itu antara perkara-perkara yang kita boleh rangkumkan sedikit perjalanan Majlis Istiadat Angkat Sumpah pada sebelah pagi tadi, Fauzi. Okey, sebelum kita nak teruskan, saya nak tunjukkan sedikitlah ada artikel yang ditulis oleh Isabel Leong iaitu terkait dengan yang berkaitan dengan istiadat angkat sumpah Ketua Menteri, yang mana Bung Mokhtar, Jeffrey Kitingan dan juga Joe Chim Gun Salan dilantik sebagai Timbalan Ketua Menteri Sabah, yang mana pengurusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Bung Mokhtar Radin antara 3 Timbalan Ketua Menteri dalam Kabinet Baharu Kerajaan pimpinan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Mohamad Noor, dan yang mana Bung Mokhtar mengangkat sumpah sebagai Timbalan Ketua Menteri 1 di hadapan Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Juha Mahiruddin di Istana Negeri sekitar jam 10.40 pagi pada Selasa. Baiklah, Hasimi, lebih kurang beberapa jam selepas itu, lebih kurang 2-3 jam selepas pada majlis angkat sumpah dan selepas pengumuman pelantikan 3 Ketua Menteri Sabah ini, ada satu laporan berita yang mana ada berlaku pertukaran portfolio bagi mereka-mereka yang membarisi membarisi Esko Kabinet Negeri ini. Kalau boleh dikongsikan sedikit tentang itu. Baik, betul. Kita pastinya tumpuan selepas sahaja Majlis Angkat Sumpah, tumpuan kita pemberita adalah di lokasi pejabat Ketua Menteri. Kalau boleh lihat di belakang kita ini merupakan lokasi pejabat pentadbiran Kerajaan Negeri Sabah, di mana sidang media tersebut diadakan di bangunan tersebut di tingkat 32 sebenarnya. Jadi tumpuan kita pemberita adalah untuk membuat liputan sidang media pertama Ketua Menteri Sabah ke-16 iaitu Datuk Seri Haji G Mohamad Noor, dan kita menjangkakan pada liputan kita ataupun lintas langsung kita pada pukul 12 tengah hari tadi, seperti mana rakan tugas kita Hafizi Azaman bertanyakan kepada saya adakah pelantikan
Ketua Menteri Sabah yang baru ini akan menghentikan polemik ataupun drama politik, dan kita menjangkakan perkara itu memang diharapkan oleh rakyat di negeri Sabah untuk menghentikan, kerana seperti mana Bom Mokhtar katakan bahawa tumpuan ketika ini adalah untuk memastikan pembangunan di negeri Sabah dan juga kesejahteraan rakyat berbanding dengan bermain dengan politik. Jadi kita sedikit terkejut juga, walaupun ada sebelum sidang media itu kita akui kita ada mendengar spekulasi dan juga cakap-cakap mengatakan ada kejutan yang akan dimaklumkan oleh Datuk Seri Muhammad Hajiji. Jadi kita kru Astro Awani bersama dengan editor Hasim Hassam sudah pun bersiap sedia mengenai perkara itu dan perlu memberikan tumpuan yang lebih terperinci apa berita terkini itu. Sebaik sahaja kenyataan diberikan oleh Datuk Seri Hajiji mengenai menzahirkan perasaan terima kasih kepada adun-adun yang telah pun menyokong beliau untuk menjadi Ketua Menteri Sabah, dan juga menzahirkan keyakinan bahawa beliau akan terus membentuk kerajaan negeri Sabah ini secara inklusif dengan mementingkan kesejahteraan rakyat, tidak kira di peringkat mana atau bangsa apa. Selepas itu baru pengumuman tersebut dibuat oleh Datuk Seri Hajiji memaklumkan bahawa pertukaran dua portfolio membabitkan Datuk Seri Bom Mokhtar dan juga Datuk Seri jap saya terlupa nama beliau. Maafkan saya Fauzi, tapi kita akan bawakan kemarin itu nama seorang lagi adalah membabitkan okey, apa saya akan cuba dapatkan fakta tersebut. Jadi perkara itu telah pun dimaklumkan oleh Datuk Seri Hajiji yang memberikan kita sedikit kejutan bahawa pertukaran dua portfolio tersebut, namun telah pun dimaklumkan oleh Datuk Seri Hajiji bahawa menegaskan bahawa perkara itu bukanlah berlaku ataupun spekulasi bahawa pemimpin UMNO ataupun BN itu tidak berpuas hati dengan jawatan portfolio yang telah diberikan kepada Datuk Bom Mokhtar. Sebaliknya adalah kerana masalah teknikal yang telah pun diberikan perincian oleh Datuk Seri Bom Mokhtar dan sidang media seterusnya sebentar tadi. Jadi perkara-perkara itu sedikit sebanyak telah pun memberikan kita kejutan, pemberita khususnya bahawa kedua-dua menteri itu bertukar portfolio. Namun kita sempat bertanya juga soalan kita, adakah pertukaran ini dipersetujui oleh gabungan rakyat Sabah, dan Datuk Seri Hajiji mengesahkan bahawa ia dipersetujui selain menegaskan bahawa perbincangan sebelum ini telah pun dilakukan membabitkan agihan jawatan dalam Kabinet Negeri. Okey, jadi saya maklumkan pertukaran jawatan tersebut adalah membabitkan Datuk Seri Bom Mokhtar dan juga Datuk Seri Masidi Majnun. Jadi perkara itu telah pun diperjelaskan sebentar tadi, dan kita rasa perkara ini tidaklah akan menjejaskan perjalanan kerajaan baru untuk bergerak ke hadapan, Fauzi. Hasimi, seperti apa yang Hasimi katakan dan kongsikan tentang berita tentang pertukaran portfolio itu, anda boleh terus ke astro1.com yang mana kami kongsikan Bom Mokhtar dan juga Masidi tukar portfolio, dan ada satu lagi perkara yang dinyatakan oleh Hasimi iaitu berkaitan dengan UMNO dan BN tidak puas hati. Mana ada, dan ini adalah penjelasan daripada Ketua Menteri Sabah yang baru iaitu Datuk Seri Hajiji Muhammad Noor. Anda boleh terus ke astro1.com untuk anda mendapatkan laporan lanjut dan juga berita ini seperti yang saya paparkan ini. Hasimi, kita tahu kalau boleh dalam seminit 2 minit ini kita tahu bila mana kita cakap selain daripada membuat liputan berita, Hasimi dan juga rakan-rakan lain, Shah Hairizal, editor Astro Awani, Nazir Kahar dan juga Hasim Hassan juga masih lagi berada di sana. Kalau boleh dikongsikan bagaimana keadaan kesihatan, kerana kita tahu di Sabah ketika ini angkanya masih lagi tinggi, dan apatah lagi PKPD telah pun diumumkan di beberapa zon dan juga beberapa kawasan. Kalau boleh dikongsikan untuk waktu ini tahap kesejahteraan dan juga kesihatan rakan-rakan media di sana bagaimana?
Baik Fauzi, betul, pastinya aspek keselamatan sentiasa diutamakan oleh semua yang membuat liputan sepanjang PRN negeri Sabah ini. Dan kalau kita lihat kan pasti rakan tugas kita editor Hasim Hassan sudah pun berada di sini lebih 45 hari. Memang tidak dinafikan bahawa masalah kesihatan telah pun sedikit sebanyak mengganggu perjalanan beliau untuk meneruskan liputan di sini. Namun setakat ini kita boleh sahkan bahawa rakan-rakan kita di Astro Awani berada dalam keadaan baik, dan seperti mana kita sedia maklum bahawa apabila balik daripada Sabah ini, kami semua juga akan menjalani ujian saringan COVID-19 sebelum juga menjalani kuarantin wajib selama 14 hari. Jadi perkara-perkara itu, aspek keselamatan telah pun diutamakan oleh pihak Astro Awani, dan juga kita di sini sentiasa mengutamakan keselamatan diri dari segi liputan. Walaupun agak sesak suatu keadaan, misalnya kita cuba mengelakkan ataupun berjaga-jaga dari segi jarak fizikalnya, dari segi pemakaian pelitup muka, itu sentiasa diutamakan bukan sahaja dari kalangan kru Astro Awani, malah juga wakil-wakil pemberita lain, Fauzi. Terima kasih kepada Hasimi dan selamat bertugas lagi lah sebab masih lagi berada di Sabah untuk membawakan liputan dan juga perkembangan terkini. Kalau boleh saya nak bacakan ada satu story ataupun berita yang dikongsikan oleh wakil Astro Awani di sana yang mana mengatakan kerajaan negeri Sabah mengesahkan isu penyebaran wabak COVID-19 di negeri itu dalam keadaan terkawal, dan ini menurut daripada Timbalan Ketua Menteri Satu Merangkap Menteri Kerja Raya Sabah Datuk Seri Mokhtar Radin yang mana mengatakan keadaan semasa penyebaran wabak COVID membimbangkan namun masih dalam keadaan terkawal, dan pastinya laporan berita ini akan kami bawakan dalam Buletin Awani selepas ini, dan pastinya di Awani 7.45 dan di astroawani.com. Baiklah, cerita berehat seketika kembali selepas ini.